Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah kami Dr. Nur Samsina binti Samsudin. Okey, saya akan mulakan bicara and presentation berkenaan dengan kita punya tokoh pengurusan yang kita pilih, iaitu Edward D. Bono. Okey, Edward D. Bono ni dia seorang pakar kedokteran psikologi dan penulis ternama asal Malta. Dia kenal atas sumbangannya yang revolusi dalam pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah. Okey, beliau dilahirkan pada tahun 1933. Okey, lama dah. Karyanya yang berpengaruh telah mengubah cara pandang kita terhadap inovasi dan proses kognitif. Okey, mari kita telah bersama dunia menarik ni bersama Edward D. Bono dan jelajahi warisannya yang luar biasa. Okey, salah satu konsep yang terkenal yang dikembangkan oleh D. Bono adalah Six Thinking Hats, ataupun dalam bahasa Melayu dia kita panggil 6 topi berfikir. Okey, konsep ini merinci 6 jenis pemikiran yang berbeza. Okey, khusus terhadap pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Okay, Six Thinking Hats membantu kelompok melihat masalah dari berbagai sudut pandang, mempromosikan pemikiran holistik. Okay, Lateral Thinking adalah konsep lain yang dikembangkan oleh D. Bono, menekankan pemikiran selingan atau diagonal untuk mengatasi hambatan dan menemukan solusi tak konvensional dalam pemikiran lateral. Seseorang diharapkan berfikir di luar kotak dan mengeksplorasikan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Okey, dalam kerjaya D. Bono ni dia dah tulis lebih daripada 85 buku termasuk karya yang terkenal seperti Lateral Thinking, Creativity Step by Step, Six Thinking Hats, Serious Creativity, Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas. Okey, pengaruh D. Bono ni dalam dunia bisnes, pendidikan dan pemikiran kreatif sangat besar. Sebagai pemimpin dalam mengajarkan pemikiran kreatif dan pendekatan baru terhadap pemecahan masalah, warisannya tetap berpengaruh dan relevan dalam konteks dunia kontemporer. Okey, insya-Allah kawan saya akan terangkan lebih lanjut. Saya Espanir Selvam, nombor matrik saya 268639. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai komponen-komponen utama yang kami bincangkan dalam assignment kami. Komponen yang kami pilih dalam pembincangan kami adalah mengenai Six Thinking Hat, iaitu topi pemikiran dan juga pemikiran lateral. Dalam Six Thinking Hat, seperti kita sedia maklum, terdapat pelbagai warna yang telah diperkenalkan oleh Edward D. Bono, di mana setiap warna itu mewakili cara pemikiran ataupun pendekatan yang berbeza. Antara warna-warna yang telah diperkenalkannya ialah seperti topi putih, topi merah, topi hitam, topi kuning, topi hijau dan topi biru. Setiap warna ini mewakili cara pemikiran yang berbeza. Seterusnya mengenai pemikiran lateral. Apa itu pemikiran lateral? Ia adalah cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imajinasi dan bukannya dengan menggunakan logik ataupun pemikiran secara tradisional. Dalam pemikiran ini, ia lebih menitik beratkan kepada pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan bukannya hanya dengan berpandukan kepada idea-idea lama. Ia diperkenalkan kerana cara konvensional terdapat banyak halangan dan didapati pemikiran lateral ini dapat menyelesaikan masalah dengan pantas dan berkesan. Seterusnya, rakan saya akan menjelaskan mengenai kekuatan setiap komponen yang kami bincangkan ini. Saya Kirubalini Celia, nombor matrik 266574. Pendekatan teori pemikiran lateral dan 6 topi pemikiran dapat meningkatkan kecekapan penyelesaian masalah dengan menyediakan rangka kerja yang kreatif dan sistematik untuk mendekati isu yang kompleks. Pemikiran lateral
Edward de Bono menggalakkan pemikiran di luar kota dengan mempertimbangkan penyelesaian berkalinia dan kreatif, dan pendekatan ini amat berharga dan melepaskan diri daripada corak pemikiran konvensional dan memupuk inovasi. Dalam reka bentuk, pemikiran lateral boleh membawa kepada penciptaan produk atau penyelesaian baharu dan inovatif yang memenuhi keperluan pengguna dengan cara yang unik. Dalam perniagaan, pemikiran lateral boleh membawa kepada pembangunan strategik atau pendekatan baharu yang memberikan syarikat kelebihan daya saing. Dalam pendidikan, pemikiran lateral boleh membantu pelajar dengan mengembangkan kemahiran berfikir kritis dan kreativiti, dengan menyediakan mereka untuk berjaya dalam dunia yang berubah dengan pantas. Ini menyokong bahawa pendekatan pemikiran lateral dapat membantu dalam meningkatkan prestasi dalam kemahiran dengan menyelesaikan masalah, menonjolkan kebolehan penggunaannya untuk penyelesaian masalah. Kepada pengguna, masing-masing mewakili perspektif atau cara pemikiran yang berbeza. Dengan memakai topi ini, pengguna boleh memberi tumpuan kepada aspek tertentu masalah dan menjana idea atau penyelesaian dari perspektif itu. 6 topi tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, topi putih, iaitu memberi tumpuan kepada fakta, data dan maklumat. Kedua, topi berwarna merah memfokuskan kepada emosi, perasaan dan gerak hati. Ketiga, topi hitam memfokuskan pada potensi, masalah, risiko dan cabaran. Keempat, topi kuning memfokuskan pada potensi, manfaat, peluang dan kekuatan. Yang kelima adalah topi hijau, memberi tumpuan kepada idea kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir adalah topi biru, memberikan tumpuan kepada gambaran besar. Teori 6 topi pemikiran ini menjadi sangat berkesan apabila dipraktiskan dalam kumpulan, memandangkan ia menggalakkan kerjasama dan memastikan semua pengguna meluahkan pendapat masing-masing. 6 topi pemikiran juga turut menekankan empati, idea dan prototype. Sehubungan dengan itu, syarikat boleh mencipta penyelesaian inovatif yang memenuhi keperluan pelanggan mereka. Dengan menggunakan teori 6 topi pemikiran ini, kaunselor boleh menilai dengan teliti dan menangani isu kompleks yang dikemukakan oleh klien mereka yang membawa kepada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan peribadi. Secara keseluruhan, teori Edward de Bono mempunyai pelbagai kekuatan, antaranya membantu dalam menyelesaikan masalah secara berstruktur, menggalakkan kreativiti, kerjasama dan komunikasi. Menjadi penggunaannya serba boleh meningkatkan kecekapan dalam menyelesaikan masalah serta praktikal untuk digunakan dalam latihan dan pendidikan. Teori pemikiran lateral dan 6 topi pemikiran telah menyumbangkan kepada populariti dan penerimaannya yang berkekalan dalam pelbagai bidang. Kelemahan Six Thinking Hats. Walaupun Six Thinking Hats dianggap sebagai perubahan terpenting dalam cara berfikir manusia, namun ia kelihatan seperti sesuatu aspek yang dibesar-besarkan tanpa sebarang bukti yang kukuh. Ini memberikan keraguan kepada pembaca dan mereka memberi kritikan yang negatif. Pengkritik secara konsisten menunjukkan kaedah ini hanya sesuai untuk aktiviti berkumpulan berbanding individu dalam penyelesaian masalah. Six Thinking Hats juga boleh menjadi unsur penlabelan dan persatuan personaliti kepada individu atau kumpulan yang menggunakannya. Nama ini akan menjadi identiti dan personaliti individu tersebut. Peruntukan topi yang berbeza ketika menyertai mesyuarat dan pengekalan topi yang sama sepanjang mesyuarat bertentangan dengan cara penggunaan model de Bono. Pemikiran lateral de Bono juga mempunyai kelemahan. Menjana idea yang tidak konvensional memakan masa yang panjang, maka ia tidak boleh digunakan dalam situasi di mana penyelesaian pantas diperlukan. Sifat pemikiran lateral yang tidak konvensional boleh membawa kepada hasil yang tidak dapat diramal, kadang-kala mengakibatkan penyelesaian yang tidak boleh dilaksanakan. Individu atau persekitaran yang berfikiran tradisional
mungkin menentang atau bergelut untuk memahami konsep pemikiran lateral. Penekanan yang berlebihan kepada aspek atau unsur kreatif mungkin menyebabkan pengabaian aspek asas atau pertimbangan praktikal. Edward de Bono dianggap sebagai individu yang terkemuka di dalam pembentukan pemikiran kreatif. Apa yang menarik mengenai pemikiran lateral dan teknik pemikiran 6 topi iaitu Six Thinking Hat yang diwujudkan, ia mengajar kita untuk sentiasa berfikir di luar kotak dalam usaha mencari penyelesaian kepada sesuatu konflik ataupun masalah. Agar kita sentiasa proaktif, kreatif dan inovatif. Keadaan akan menjadi lebih menarik apabila kita menggabungkan pemikiran lateral bersama kaedah 6 topi ini, yang mana lebih menumpukan kepada strategi yang lebih spesifik mengikut warna topi dan kategori yang diwujudkan. Bukankah ianya menjadi lebih bersistematik dan teratur di dalam sesuatu perbincangan kepada pencarian bagi menyelesaikan konflik ataupun masalah? Saya Muhammad Ilyas bin Jamil, 266617. Okey, terima kasih sahabat-sahabat saya, rakan-rakan pelajar. Okey, saya akan terus ke kesimpulan. Okey, melalui pendekatan Six Thinking Hats ni, de Bono ni dia memperkenalkan struktur berfikir yang inovatif, memungkinkan individu atau kelompok untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dengan cara yang sistematis. Okey, setiap topik pemikiran dengan warna dan peranan yang khas membantu memperincikan pendekatan berbeza terhadap analisis masalah dan fakta dan emosi hingga risiko dan peluang. Okey, pemikiran lateral sebagai pendekatan untuk mengatasi batasan pemikiran konvensional, mempromosikan kreativitas dan eksplorasi idea-idea baru. Konsep ini mendorong kita untuk berfikir di luar batas dan mencari solusi yang tidak terfikirkan sebelumnya. Kelebihan teori Edward de Bono ni juga tercermin dalam aplikasinya dalam berbagai bidang seperti perniagaan, pendidikan dan kaunseling. Hasil kajian yang disebutkan menunjukkan keberhasilan teori ini dalam meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah dan kreativitas. Meskipun demikian, penting untuk kita akui bahawa tidak ada pendekatan tunggal yang dapat cocok untuk semua situasi. Beberapa kritik dan kekurangan teori ini juga perlu dipertimbangkan, dan keberhasilannya mungkin tergantung pada konteks yang karakteristik masalah yang dihadapi. Secara keseluruhan, warisan intelektual Edward de Bono dalam memperkenalkan konsep-konsep seperti Six Thinking Hats dan pemikiran lateral ini memberikan kontribusi berharga terhadap perkembangan pemikiran kreatif dan inovatif. Teorinya tetap menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang berusaha untuk mengembangkan kemampuan berfikir kreatif dan inovatif menghadapi tantangan kompleks di dunia yang terus berubah. Okey, sekian. Itulah penerangan dan perkongsian dari kami. Terima kasih.